Bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan hidayah kepada kita. Maka kita beruntung menjadi orang yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadi ini adalah orang yang mendapat nikmat daripada nikmat-nikmat Allah yang besar. Subhanallah. Ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita, kalau kita tak memasukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehidupan kita, di dalam rumah kita, di dalam perniagaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam perkebunan kita, apa sahaja yang kita buat atas muka bumi ini, kalau tak ada Nabi di dalam salah satu daripada aspek kehidupan kita, maka kita telah hilang kebaikan dan sumber kebaikan daripada apa yang kita buat itu. Maka sebab itu, apa sahaja yang kita buat, hendaklah kita mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah, kita beruntung jadi orang Merlimau, orang yang kenal ataupun orang yang ada majlis ilmu. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Adapun sebahagian daripada tempat lain, bukan dekat Merlimau lah, tempat lain, dan mereka nak belajar agama ni cukup main payah. Nak dapat belajar agama ni susah. Nak dapat belajar agama ni sukar. Ataupun mungkin kita pernah hidup pada zaman dahulu, nak belajar agama susah. Kita nak kedal orang yang boleh mengajar kita sesuatu yang benar itu susah. Pada masa itu kita nak cari guru-guru pun susah. Mungkin kita nak dapatkan guru itu perlu berjalan jauh untuk mendapatkan ilmu ataupun pelajaran daripada mereka. Adapun hari ini mudah sahaja. Tetapi sayangnya ilmu itu tidak disayangi dan tidak dicintai oleh kita. Dan untuk mendapatkan kebaikan, itu boleh belajar, boleh menuntut ilmu, itu nikmat yang besar. Kalau dia belajar seorang orang putih, hari ini penceramah terhebat Malaysia. Mana dia pergi, tuan-tuan, ribuan manusia hadir belajar. Tapi nak bagi tahu bahawa dia belajar ni, tuan-tuan, umur dia 25 tahun. Dah masuk habis universiti. Orang kata dah habis degree lah. Waktu tu waktu bekerja kan. Tapi dia baru start belajar agama, start umur 25 tahun. Dan dia belajar agama lebih kurang 12 tahun. 12 tahun belajar. Macam ni dia belajar? Dia cari guru, duduk depan guru, buka kitab, belajar topik, tulis tepi, hafalkan ilmu-ilmu yang dipelajari. So, dia belajar ilmu, semua ilmu agama, usul fikih, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu qawaid, ilmu usul tafsir, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, semua dia belajar. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setelah 12 tahun dia berceramah, dia dapatkan ilmu, duduk di hadapan guru,
sama-sama belajar. Tapi sungguh-sungguh lah sebenarnya, belajar sungguh-sungguh. Bukan semata-mata kita datang menghabiskan masa di atas makhluk. Kita datang belajar untuk agama, untuk kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi AJK baru kita datang belajar. Tapi sebenarnya hakikat sebenarnya Allah pilih orang belajar itu, sebenarnya Allah pilih. Asbab memang Allah nak jadikan dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang semua sibuk buat Maulidur Rasul, kita juga kita buat tentang Maulidur Rasul tahun depan. Biar anak qaryah taman ini kenal Maulidur Rasul. Kalau kita tak buat maulid, tuan-tuan, nanti anak-anak kita nanti dia tak sambut maulid. Kalau kita umur kita sekarang tak satu hari nanti anak-anak dia tak belajar, ketika dia dah besar nanti dia pun tak tahu macam nak buat maulid. Jemaah surau ada jemaah surau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sempurna bulan Maulid ni, mari kita selawat pada Nabi SAW. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Baik, kita sambung pengajian kita. Qala al-muallif qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung pada halaman yang ke 100. Nombor ciri yang keempat. Ciri yang keempat satu. Nombor 3. Ciri yang kelima. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Ciri yang kelima. Apa dia ciri yang kelima? Ciri orang-orang yang kita nak jadikan ia sahabat. Orang yang berakal. Yang pertama, orang yang baik akhlaknya. Orang yang ketiga, orang yang sifatnya salih. Yang keempat, dia bukan orang yang tamakkan dunia. Ni orang yang tamakkan dunia ni tuan, dia tak layak jadi sahabat. Kenapa? Sebab dia akan pentingkan dunia daripada kita. Nah, dia berkawan dengan kita pun sebab dunia. Dia cari kita pun sebab dunia. Sebab dunia, bukan sebab Allah, bukan sebab akhirat. Ini orang yang tak akan memberi manfaat pada kita. Kalau dia sebab tu kalau kita punya kawan, tengok balik, senarai balik kawan kita 1 sampai 10, 1 sampai 20. Kawan kita ni semua tamakkan dunia ke? Semua tamakkan akhirat. Maka tamakkan dunia tu tuan, keluarkan daripada list kawan. Kenalan boleh lah, kita kenal je tak. Tapi untuk kita damping dia, itu duduk kedai kopi, wish, besar motor besar motor, dia pun nak motor juga. Jadi lepas tu dia bercakap gitu, kau tak nak motor, belilah motor. Ini benda dunia. Nah, bila kita ajak dia gemar kepada dunia lebih daripada gemar akhirat, maka ini bukan kawan. Kalau kita kawan juga, boleh, kita akan terpengaruh dan akhirnya kita akan hilang gemar kita pada akhirat. Itu dia punya ubat dia. Dia punya racun dia dan ubat dia. Ubat dia adalah cari kawan yang gemar pada akhirat. Racun adalah mendapatkan kawan yang gemar kepada dunia. Dia hidup dia sebenarnya, tapi dia tak cerita pasal dunia. Dia gemar akhirat. Masjid dia pergi, surau dia naik, sedekah ada sedekah, majlis ilmu dia datang. Ini tuan boleh berkawan, walaupun nampak dia tu mewah. Pada zahir, bukan pada pakaian dia. Kalau dia tu pakaian compang-camping, kita kata dia gemar. Bukan akhirat, itu cinta dunia. Tapi kalau orang akhirat, walaupun pakaiannya mewah, tetapi kegemaran hatinya, bukan bibir lah, bukan kata-kata dia, tapi kegemaran hatinya akhirat. Bagaimana kita tengok tanda-tanda dia melebihkan akhirat berbanding dunia. Dia melebihkan SAW pernah diminta oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni sahabat Nabi SAW.
Sayyidina Umar masuk rumah Nabi, tengok Nabi berbaring. Nabi berbaring, tengok belakang Nabi berbekas. Ada bekas daripada pembaringan Nabi tu, alas baring Nabi tu bekas kat belakang Nabi. Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, mintalah dengan Allah supaya Allah beri sedikit kemewahan kepada orang Islam, terutamanya kepada Tuan. Tuan adalah pemimpin manusia. Tidak salah kalau kita minta kepada Allah untuk berikan sedikit kemewahan. Orang Islam miskin. Orang Islam miskin. Ni bulan Maulid ni bulan yang menyebabkan orang miskin seronok. Nah, siapa yang sambut Maulid, dia seumpama sambut hari lahir orang-orang miskin. Niat untuk gembirakan Nabi. Ini orang yang paling seronok sekali bulan Maulid ni siapa? Orang miskin, fuqara. Kenapa? Banyak makanan percuma. Maulid makan, Maulid makan, Maulid makan. Banyak makanan percuma. Siapa yang berinfak untuk majlis Maulid, maka seumpama dia meraihkan anak-anak yatim dan orang fakir miskin. Maka Nabi SAW sangat suka kepada orang miskin. Nabi tak pernah menolak ajakan orang miskin. Orang miskin jemput Nabi, Nabi akan datang untuk meraihkan orang miskin. Subhanallah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu umat Islam miskin, ketika itu umat Islam tak ada harta dunia. Kata Sayyidina Umar, tolonglah ya Rasulullah. Menangis Sayyidina Umar sebab apa? Cinta pada Nabi. Bukan menangis Sayyidina Umar itu sebab dia nakkan dunia, tak. Menangis Sayyidina Umar itu sebab cinta Nabi. Tengok kekasih Allah berbekas belakang badan Nabi SAW kerana tidur di atas lantai. Sedangkan Nabi adalah kekasih Allah, pemimpin kepada seluruh umat. Subhanallah. Menangis, terharu, sedih. Seorang Rasul, kekasih Allah, tapi sedangkan kata Sayyidina Umar, raja-raja Parsi, raja-raja Rom, permaidaninya tebal, kapetnya permaidaninya tebal tuan, berinci-inci, sehingga kalau kuda mereka lalu di atas kapet tu tenggelam atas bekas yang keras sehingga berbekas pada Nabi. Maka Rasulullah kata pada Sayyidina Umar, ada tak Nabi SAW kata begini? Betul juga wahai Umar, sekejap aku doa pada Allah. Kalau kita cakap apa? Betul juga tu. Orang kafir yang Farsi, yang Rom pun dia punya kekayaan, kemewahan hebat. Apatah lagi kita. Kita orang Islam beriman dengan Allah, sepatutnya lebih berhak untuk mendapatkan kekayaan dunia. Kita punya pandangan. Tapi Nabi tidak. Inilah tuan-tuan, hati yang tak gemar kepada dunia, tapi hati yang gemar kepada akhirat. Apa jawab Nabi? Dengar jawapan Nabi. Kata Sayyidina Umar macam tu, jawab Nabi, wahai Umar, tidakkah engkau rida Allah memberikan kita Islam dan membiarkan mereka kafir? Tidakkah agama itu lebih hebat dan lebih mulia daripada keduniaan yang mereka peroleh dan mereka tidak beriman kepada Allah SWT? Adakah boleh bertukar? Adakah kamu imbang dunia kemewahan dengan agama yang kita dapat itu, kamu boleh imbang dengan dunia mereka? Maka bila dengar jawapan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar tak minta lagi kepada Nabi SAW untuk minta dengan Allah supaya orang Islam itu diberikan kekayaan dan kemewahan dunia. Kerana apa? Kerana Sayyidina Umar tahu prinsip hidup Nabi bukan untuk kaya dekat dunia, tetapi untuk kaya dekat akhirat. Itu subhanallah, subhanallah. Kita untunglah RM1,000, RM2,000, tapi kita tak dapat bangun semayang. Maka itulah satulah musibah. Walaupun kita nampak kita untung dunia itu RM2,000, sehingga kita meninggalkan semayang yang 1 rakaat ataupun 2 rakaat, itulah musibah yang paling besar berbanding kita untung RM2,000 itu. Bahkan keuntungan itu boleh jadi tak barakah. Kerana apa? Meninggalkan solat kefarduan kepada Allah SWT. Kita nak dapatkan lebih duit satu hari RM20, nak dapat lebih duit satu hari OT, contohlah OT lah, dia ambil OT, dia kerja sampai pukul 5 tu sepatutnya dia berhenti semayang. Kalau dia tak ambil OT, dia berhenti semayang asar. Dia ambil OT, dia sambung lagi pukul 6, sambung lagi pukul 7, pukul 7 balik. 2 jam OT ni boleh dapat berapa ringgit? RM40. Satu OT, 1 jam OT RM20. OT dia 2 jam RM40 dia boleh dapat.
Tapi dia balik rumah sampai pukul 7 petang, dia nak mandi, nak siap, tak sempat nak sembahyang maghrib, dia pun qada sembahyang maghrib lepas sembahyang asar lepas maghrib. Maka musibah yang paling besar adalah dia meninggalkan solat dia. Walaupun dia dapat RM40 tu boleh habis sekelip mata saja. Dia meninggalkan satu kefarduan yang dia nak jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa guna tu? Kita tambah RM40 tapi tinggal sembahyang. Apa guna tu? RM40. RM40 ni tuan sekali makan McD RM35. Sekadar kenyang yang dekat McD tu, kita sanggup tinggalkan solat, sanggup dibakar. Bagaimanakah pertimbangan akal kita? Kita tak fikir ke? Kita tak timbang ke? Anak-anak kita tak timbang ke? Kita tak faham dengan dia ke? Ini tuan ni. Benda-benda yang macam ni kadang-kadang kita kena terangkan. Supaya apa? Supaya dia fikir dalam-dalam. Adakah berbaloi dia meninggalkan solat dia untuk dia mengejar hanya RM40 dalam hidupnya satu hari? Ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan hari ini satu rakaat ataupun 2 rakaat solat, dia sanggup meninggalkan keseluruhan solatnya. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Maka jangan tamakkan dunia. Ajar kita, diri kita tu ajar lebihkan akhirat. Lebihkan akhirat. Apa pun kehidupan, akhirat dulu. Akhirat depan. Akhirat mesti depan. Bila orang letak akhirat di depan, dia akan tenang dan bahagia. Dia tak akan serabut dalam hidup dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ciri yang kelima, benar. Itu sahabat tu mesti kena benar, sifatnya jujur. Maka kamu jangan bersahabat dengan pendusta, orang yang suka bohong. Buka mulut bohong. Kerana kamu terdedah kepada penipuannya. Kerana dia laksana pertama Fata Morgana. Kerana dia laksana Fata Morgana. Fata Morgana ni apa tuan? Fata Morgana ni air dekat jalan. Kita duduk atas kereta, tengok macam ada air tu kat jalan tu, tapi dah dekat hilang air tu. Itu Fata Morgana. Dia tipu je. Fata Morgana ni apa dia? Macam kita berjalan kan, nampak ada lopak air kat depan tu, tapi bila jalan tak ada lopak air pun. Biasanya kalau kita naik kereta dekat jalan yang berbukit-bukit tu, kita akan nampak lopak air. Tengok, tak ada lopak air, macam lopak air tadi. Ni Fata Morgana. Jadi apa? Dunia ni Fata Morgana, tipu daya. Dunia ni penuh dengan penipuan, penuh dengan tipu daya. Yang sebenarnya kehidupan itu di akhirat. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, la aish illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan, maksudnya bukanlah dunia ini kehidupan yang sebenar, illa aishul akhirah, melainkan kehidupan yang sebenar itu berada di akhirat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan, yang kehidupan itu adalah abadi, selama-lamanya. Makisina fihi abada, yang manusia itu akan duduk di dalamnya selama-lamanya, sama ada dia berada di dalam syurga Allah, Allahumma ja'alna min ahli jannah, amin, ataupun manusia itu berada di neraka Allah, wa na'udzubika minan nar, ya Allah jauhkan kami daripada neraka Engkau ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fata Morgana, yang seakan-akan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dunia ni nampak macam nikmat, tapi bukan nikmat, ujian. Akhirat itu adalah nikmat yang sebenar. Dunia ni nampak macam musibah. Allah sakit dia, lepas sakit, lepas sakit. Allah ujian. Hakikat kehidupan sebenar di akhirat. Takkan ada lagi orang yang sakit kat akhirat. Tak payah nak pergi hospital, tak payah nak buat check up tiap-tiap minggu. Dekat syurga tak ada dah tuan. Tak ada nak pergi, nak siap-siap nak pergi masjid, surau, solat, tak ada. Dekat syurga dah tak ada semua tu. Subhanallah. Kita susah nak cari, bangun pagi cari duit, bangun pagi nak siapkan anak, semua tu tak ada kat dalam syurga Allah SWT. Tak ada. Nikmat senikmat-nikmatnya. Nikmat senikmat-nikmatnya. Ya Allah, nikmat senikmat-nikmatnya. Tak faham kita macam mana Subhanallah. Sebab tu kata Allah, a'adattu li ibadiyas salihin, dalam hadis qudsi,
a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku jadikan bagi hamba-hambaku yang beramal soleh, yang kat dunia tu dia beriman pada aku, dia jaga solatnya, dia jaga auratnya, dia menuntut ilmu fardu ain, dia belajar Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Nah, dia membantu orang susah, taat pada ibu dan ayah, cari orang fakir miskin, anak yatim, bantu dan tolong. Orang-orang macam ni kata Allah, aku sediakan baginya syurga aku, mala ainun ra'at, syurga yang apa? Yang dalamnya mata tak pernah terlihat akan nikmatnya. Mata dekat dunia ni kita tengoklah nikmat senikmat-nikmatnya, apa yang kita tengok? Oh, kita tengok naturalnya, cantiknya pemandangan di Switzerland contoh. Cantiknya pemandangan di Mesir, apa nama ni, piramid. Cantiknya pemandangan di Australia dengan padang rumput. Akan jauh lebih hebat daripada apa yang kita pernah tengok. Itu maksudnya. Wala udhunun sami'at, apa yang telinga tak pernah terdengar. Kalau kita pernah dengar nikmat sekian macam ni, nikmat sekian macam ni, maka nikmat kat syurga, walaupun telinga kita pernah dengar nikmat yang paling hebat sekalipun, maka tak boleh lawan nikmat syurga yang kita akan dengar dan kita akan lihat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wala khatara ala qalbi bashar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, iaitu dan tak pernah terlintas sedikit pun di hati-hati kita nikmat manusia yang terlintas dalam hati dia, maka tak akan sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam syurga. Makna apa? Tak ada satu manusia pun tergambar dalam fikiran hatinya, telinganya, matanya akan nikmat yang Allah beri dekat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak tergambar, tuan-tuan. Tak tergambar. Termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi SAW diberikan lihat beberapa nikmat dalam syurga. Itu sahajalah yang Nabi boleh ceritakan. Adapun nikmat yang sebenar, hakikat nikmat, Allah sahaja yang mengetahui bagaimanakah hakikat nikmat di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sebab itu kita merindukan syurga Allah, kita merindukan amalan-amalan ahli syurganya Allah. Maka kita hendaklah beramal seperti mana amalan ahli syurganya Allah. Kalau kita hari ini nak jadi businessman yang terhebat, kita akan cari siapa tuan? Kita cari Azizan Osman, kita cari Najib Asadok, masuk kursus mereka, belajar tentang marketing. Kita belajar marketing sana, macam mana cara nak cakap dengan prospek, macam mana nak jual barang, macam mana nak cerita tentang ni, macam mana nak cerita ni, semua kita tahu. Kita tahu dah siapa dia punya sifu kita Najib Asadok. Sifu kita siapa? Sifu kita Tiger. Sifu kita siapa? Sifu kita, hebat. Dia boleh bawa balik tuan-tuan, ilmu marketing tu. Dia bercakap dengan orang, 30 orang boleh beli barang dengan dia. Hebat dia. Padahal dia anak murid kepada Najib Asadok. Hari ni Allah dah bagi tahu kita calon-calon ahli syurga itu Nabi Muhammad SAW. Kita tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Calon-calon ahli syurga tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu daripada awal sampai saya tanya ni, umur kita dah 60 tahun. Ibu-ibu pernah tak baca kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Pernah tak baca, saya tanya? Tak pernah. Maksudnya apa? Kita belum betul-betul cinta kepada akhirat. Kalau betul-betul kita cinta syurga, kita akan cari ahli syurga punya sifat, belajar tentang dia. Siapa dia? Siapa nama ayah dia? Siapa dia? Apa amal dia? Dia ni dengan Nabi apa kaitan dia? Subhanallah. Allah dah senaraikan dah. Ada 10 orang sahabat Nabi yang Nabi janji dia masuk syurga Allah. Al-Asharah Al-Mubashsharina bil Jannah. 10 orang yang wajib masuk syurga Allah. Ni sahabat Nabi. Antaranya Zubair bin Awwam, Sayyidina Talha, Sayyidina Osman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Ikut amal siapa? Hari ni kita baca Quran, ikut siapa? Hari ni kita sedekah, ikut siapa? Hari ni kita menuntut ilmu, ikut siapa? Kita ada tak contoh salah seorang daripada? Kita nak ikut
dia masuk syurga ataupun neraka Allah. Apatah lagi kalau dia tu orang kafir, na'udzubillah min dzalik. Artis-artis yang tak menutup aurat, artis-artis yang yang melalaikan. Yang lain semua dia akan fokus pada artis-artis. So, kita tahu dah dulu masa kita umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kita dah tertipu dah dengan dunia. Dia tahu dah tempat kena tipu dia macam mana. Kita cucu-cucu kita jalan kebaikan. Subhanallah. Kita kena contohkan dia jalan kebaikan. Ada jumpa orang yang jujur, walaupun pada orang-orang yang berada di madrasah dan orang-orang yang ada duduk di masjid. Subhanallah. Imam Al-Ghazali ni hebat, masya-Allah. Imam Al-Ghazali tahu, kenal. Ada orang yang duduk dalam masjid pun madrasah, maksudnya dia tak belajar, tak mengaji. Orang yang belajar mengaji agama pun tamakkan dunia. Habis-habis belajar agama, bisnes sampai terlupa yang dia tu pernah belajar agama. Bukan kita marahkan bisnes tu, tidak. Kita kata bila dia berbisnes sampai dia terlupa yang dia tu kena solat pada awal waktu. Dia terlupa yang dia tu kena berakhlak dengan akhlak yang baik. Dia terlupa yang dia tu kena mengeluarkan zakat dan bersedekah. Macam dia terlupa pula yang dia pernah belajar agama. Sedekah tu ni apa kelebihan dia, solat jemaah tu apa kelebihan dia. Sampai terlupa benda tu. Kenapa? Sebab tamakkan dunia. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, kadang-kadang orang yang kamu nak cari tu susah sangat. Hatta kalau kamu cari kat masjid dan surau sifat ini, jauh dengan sifat-sifat yang mulia ni. Bahkan kita banyak melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berselawat pada Nabi pun jarang kita selawat. Istighfar pun jarang kita istighfar. Padahal kita tahu kita penuh dengan dosa dan kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi kamu memilih satu di antara dua jalan. Jadi kalau tak boleh macam mana? Jadi kata Imam Al-Ghazali, boleh pilih satu daripada dua jalan yang aku sedang bagi tahu ni. Pertama, beruzlah. Kalau kita mampu, beruzlah makna mengasingkan diri. Beruzlah ni makna mengasingkan diri, iaitu mengasingkan diri daripada orang ramai, kerana di situlah letaknya keselamatan bagi dirimu. Kadang-kadang kita makin asingkan diri kita, makin tak semayang kita. Makin asingkan diri kita, makin kita tak kenal Allah. Makin asingkan diri, makin kita tak kenal Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab kita tak ada alat untuk mendekatkan diri, melainkan dengan duduk dengan orang soleh. Sebab itu, ketika kita muda, ketika kita kuat, hendaklah kita lazim orang-orang yang soleh yang boleh memberikan petunjuk pada kita. Akhirnya, sampai satu masa Allah takdirkan tak ada orang yang boleh kita pegang, maka masa itu hendaklah kita mengasingkan diri kita. Jatuh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalan pertama kata Imam Al-Ghazali, uzlah, iaitu kamu mengasingkan diri. Yang kedua, pilih. Yang kedua, maka kata Imam Al-Ghazali, bergaul dengan sekutumu mengikut pembawaan mereka masing-masing, dengan kamu mengetahui bahawa bersaudara bersahabat itu ada tiga macam. Yang pertama, saudaramu untuk akhiratmu, maka kamu janganlah perhatikan padanya kecuali hanya hal-hal agama. Yang kedua, saudaramu untuk duniamu, maka kamu janganlah perhatikan padanya kecuali hanya akhlak yang baik.
Yang ketiga, saudara untuk kamu berjinak dengannya, maka kamu jangan perhatikan padanya kecuali hanya untuk keselamatanmu daripada kejahatannya, fitnahnya dan keburukannya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu nak bergaul dengan sekutumu mengikut pembawaan mereka masing-masing, dengan kamu mengetahui bahawa bersaudara, yakni bersahabat itu ada 3 macam. Jadi sahabatmu untuk akhirat. Jadi sahabat untuk akhirat kata Imam Al-Ghazali, yang pertama, kamu jangan perhatikan padanya kecuali hanya hal-hal agama. Maka ambil perkara-perkara yang baik yang menceritakan tentang agama, yang menyebabkan kita boleh kenal agama, bertambah kuat kita iman dengan Allah, bertambah cinta kita dengan Nabi SAW. Jadi kalau saudara kamu yang untuk dunia, maksudnya sahabat kita yang dia punya title tu sahabat dunia kita, maksudnya dia tu bukanlah orang yang bersahabat dengan kita untuk akhirat kita. Kita bukan yakin dengan dia untuk akhirat, tak. Dia untuk dunia je, untuk kita hidup di dunia. Dia tu sahabat kita. Ada kan kita jumpa kawan kita, kita tanya kereta, kita tanya kat mana nak servis kereta, kita tanya kat mana nak beli motor. Ni sahabat dunia lah. Kat mana nak pergi ni, kat mana nak pergi tu. Kalau nak urut ni kat mana mana siapa orang yang paling pandai urut Kalau nak beli ni kat siapa, kalau nak belajar, itu dipanggil sahabat dunia lah. Maka kata pengarang, kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu bersahabat dengan sahabat dunia ini, maka kamu janganlah perhatikan padanya kecuali hanya akhlak yang baik. Jadi ambil akhlak-akhlak yang baik yang dia terjemahkan dalam hidup dia untuk kita ambil buat balik. Adapun saudara kita yang ketiga atau sahabat kita yang ketiga, yang kita nak berjinak dengan dia, sahabat yang kita yang ketiga ni maknanya apa? Sahabat kita yang kita nak berjinak dengan dia, maksudnya kita baru nak rapat dengan dia, baru nak kenal dia siapa. Maka kamu jangan perhatikan padanya dia tak buat jahat dengan kita, fitnah kita tidak, dan tidak menyebut tentang keburukan-keburukan kita, maka khair, tak apa. Ada 3 sahabat ni je. Yang selain daripada 3 ni jangan kamu cari. Kenapa? Sebab dia akan membinasakan dirimu. Jadi yang mana senang? Nombor 1 ke nombor 2? Nombor 1. Nak duduk mana? Nak duduk hutan belah mana yang tak ada orang ramai? Tuan, macam tu lah. Kita nak cari macam mana tak ada orang ramai. Cuba cakap saya nak duduk mana kalau tak ada orang ramai. Nak duduk mana? Tak boleh duduk Taman Melima Utara ni. Kena pindah dari sini. Sini banyak orang, ramai orang. Ramai orang tu sampai orang sebelah kita pun dia tak tahu ni siapa pula ni. Sampai kita tak kenal jiran kita kan. Taman ni yang paling ramai jiran yang kita tak kenal. Sebab ada jiran daripada Selangor, ada jiran daripada Sabah, jiran daripada Sarawak, jiran daripada Negeri Sembilan, jiran daripada macam-macam tempat ni. Jiran ataupun orang-orang yang kita tak kenal dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Imam Al-Ghazali dah ajar dah tu. Nombor 3 tu, jiran yang kita baru nak jinak, baru nak kenal dia. Orang yang kita baru nak berkenalan dengan dia. Subhanallah. Dan yang terakhir malam ni tuan-tuan, wan nas salasatun. Dan manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama antaranya seumpama makanan asas yang tidak boleh tidak daripada. Maksudnya ada manusia itu yang kita kena ada dia. Kalau tidak, tak boleh. Contoh siapa? Imam. Ni makanan asas lah. Kalau tidak, macam nak sembahyang Jumaat. Kita nak jadi imam, takut tak boleh kita jadi imam. Belajar pun tak betul lagi, baca Quran pun salah lagi, Al-Fatihah pun lintang bukang lagi. Contohlah. Jadi ini adalah sahabat ataupun manusia yang menjadi keperluan kita.
suatu masa, tidak pada masa yang lain. Nah, jadi ada yang kedua ni pula macam ubat. Bila kita sakit, kita perlukan ubat. Bila kita tak sakit, tak perlukan ubat. Contoh macam tu lah tadi. Saya kata, ada kawan yang bila kereta rosak, kita kena cari dia. Bila kereta kita okey je, tak cari dia. Nah, bila lampu kita berkelip-kelip kat rumah, kita kena cari dia. Bila lampu tak kelip, tak cari dia. Betul? Ni sahabat yang macam ni. Yang kita perlukan dia bila perlu. Bila kita tak perlu dia, kita tak cari dia. Ini yang kedua, manusia yang kedua. Manusia yang ketiga, yang pertama tadi kena ada, sentiasa kena ada dengan kita, tuan-tuan. Dan yang ketiga kata pengarang, antaranya seumpama penyakit, tidak dikehendakinya sama sekali. Makna apa? Yang ketiga ni macam penyakit. Dia ni bukan bawa datang manfaat, bahkan kadang-kadang menjadi manfaat pada kita pun tidak. Yang ketiga, dia ni sentiasa memberi kita penyakit. Kita dekat dengan dia, jadi penyakit kita. Kita dekat dengan dia, jadi penyakit kita. Penyakit itu pindah kat kita. Kita tak ada penyakit, duduk dengan dia, jadi berpenyakit. Ini manusia yang ketiga. Manusia yang pertama, tak boleh tidak, kita kena ada dia. Contoh siapa? Orang soleh, orang alim, orang ada ilmu, orang yang boleh ajar kita, orang yang kenalkan kita dengan Allah, yang boleh ada. Mesti ada dia. Tak ada, kita akan rugi. Yang kedua, orang yang kalau perlu dia ada, baru kita perlu dia. Maksudnya bila kita ada masalah, baru kita perlukan dia. Ini orang yang kedua. Yang ketiga ni tuan, dia penyakit. Macam doktor ni tuan, orang yang kedua. Bila kita sakit, baru kita perlukan dia, betul tak? Ya, ini doktor. Yang ketiga ni orang yang berpenyakit. Orang yang kalau kita duduk dengan dia, tak habis-habis kita akan cerita pasal orang lain, mengumpat orang, fitnah orang, bagi tahu orang ni salah, aku yang betul, bagi tahu orang ni salah, aku yang betul. Tak habis-habis dia merendah-rendahkan orang lain. Maka orang yang ketiga ni, kata pengarang, seumpama penyakit, tidak dikehendakinya sama sekali, tapi terkadang seorang hamba itu dibalakan dengannya, walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tiada manfaatnya. Tapi kadang-kadang manusia itu akan diberikan orang-orang toksik yang menjadikan penyakit ni kepada dia kerana bala Allah pada dia. Ini hati-hati tuan. Sebab tu kata para ulama, kalau Allah nak jadikan tak baik. Jadi tengok keliling kita siapa. Kalau keliling pandang kanan kita orang ni, orang yang ajak kita semayang, terpandang kiri orang ni, orang yang ajak kita menuntut ilmu, maka itu adalah tanda Allah nak jadikan kita orang baik. Kalau kita tengok keliling ni, orang ajak kita pergi berfoya-foya, tengok belah kiri pula, tengok orang yang mengajak kita perkara-perkara yang tak bermanfaat, bahkan merosakkan kita, maka ini tanda tuan-tuan Allah nak jauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka 20 tahun, 30 tahun lebih ketika masa mudaku, pada saat dan ketika ini ya Allah, tolong bimbing aku ya Allah, hati aku ya Allah, bimbing suamiku ya Allah, bimbing pasanganku, bimbing anak keluargaku ya Allah, zuriat keturunanku ya Allah, untuk aku jadi orang yang baik ya Allah. Walaupun ketika yang kita cakap itu kita baru lepas melakukan dosa, walaupun kita sedang melakukan maksiat, tapi permintaan kita dengan Allah boleh jadi Allah ubah kita yang sedang melakukan maksiat kepada melakukan kebaikan. Minta dengan Allah, berani sebut, jangan takut nak sebut, jangan takut nak doa baik ni. Ada orang tu kata, takutlah Ustaz nak buat. Dah 50 tahun tak pergi duit banyak dalam bank. Oh takutlah Ustaz, takut jadi baik. Ada kebaikan. Daripada dulu dia selalu berani cakap pasal orang, sekarang ni dia tutup mulut dia bercakap tentang orang, dia tak berani. Ini tanda Allah tak nak bagi hidayah. Ini dipanggil bala dan musibah. Takut-takut kita punya masa ketika itu Allah dah habiskan, ketika itu tak sempat kita nak berubah, akhirnya Allah kata kamu telah habis
besar kita. Bahkan duit yang kita simpan dalam bank tu pun siapa yang guna? Orang-orang yang tinggal lah guna. Kalau yang guna tu isteri tak apa. Kalau yang guna tu suami tak apa. Takut yang guna suami baru isteri kita. Tahu? Takut yang guna isteri baru suami kita. Kalau yang guna tu anak-anak kita, tak apa, kita sayang anak-anak kita. Kita pun berkorban cari duit memang untuk anak-anak kita. Tapi kita pun mati kita 3 bulan kemudian Krabi yang honeymoon yang 5,000 habis pergi Krabi tuan. Habis ingat bermanfaat ke kita dalam kubur tu? Tak menambah cahaya sikit pun. Masuk dalam surau sini, masuk dalam masjid sana, adalah lagi cahaya. Itu pun tak sama cahaya bila kita sedekah masa hidup kita. Ketika kita sedekah dengan tangan kita masih hidup, dengan anak kita yang sedekah kita dalam kubur, anak kita sedekah dekat dunia, mewakili kita, takkan sama tuan. Bila kita sedekah ketika hidup kita, kita telah menggunakan umur kita, dengan iman kita, dengan mujahadah kita, dengan tawakal kita, dengan yakin kita sedekah. Tapi ketika anak kita yang sedekah tuan, dia tak sama macam sedekah orang ketika dia hidup. Tak sama. Tak sama. Macam orang yang ada duit, dia sedekah masuk dalam tabung, dengan orang yang duitnya tu tak ada, tapi dia tak tahu yang tu duit dia, ada orang sedekahkan. Dia tak tahu itu duit dia, ada orang sedekahkan. Aku nak makan nanti kan tak ada duit pula kan. Tak apalah, letaklah. Lepas tu datang lagi, nanti kan macam mana ni, minyak tak cukup ni, berkelip-kelip tadi nampak ni. Berkelip-kelip minyak ni, nanti kalau masuk semua ni kan habis nanti kan. Dia nak masuk tu, bila nak keluar dari poket, ada hijau ada biru. Nak masuk mana ni? Masuk biru je lah. Hijau nanti kan boleh beli air tebu. Tu okey, air tebu tak ada. Air tebu. Jadi akhirnya kita berlawan, tapi kita boleh lawan mujahadah kita tu. Kita masukkan juga yang warna hijau, kita masuk juga yang banyak, sehingga kita ketepikan apa yang meracuni fikiran kita, maka kita sedang bermujahadah. Dia berganda-ganda, tak sama. Tak sama. Sebab itu orang yang diuji dengan maka perlulah seorang itu mengambil langkah-langkah supaya ia dapat selamat daripada orang yang ketiga itu tadi. Dan dalam kehadiran penyakit itu ada faedah yang besar sekiranya kamu sanggup memperbaikinya. Jadi kalau dalam masa yang sama kita ada kawan yang berpenyakit, kamu kena hati-hati, kata pengarang. Tapi kat situ ada faedah yang besar kalau kamu pandai menjaga dan memperbaiki penyakit itu. Apa kamu akan dapat? Kamu akan dapat seorang lagi orang yang akan beriman dengan Allah. Kamu akan dapat seorang lagi teman yang akan menjadikan diri dia hamba Allah SWT. Dengan jalan kamu berdakwah, menyampaikan ilmu, tunjukkan akhlak yang baik, bagi tahu dia sekian-sekian, bagi tahu dia sekian-sekian, akhirnya dia ikut kita, bukan kita yang ikut dia, maka itulah dipanggil faedah yang besar. Jadi akhirnya apa kita buat? Kita bawa dia pergi masjid, bawa pergi surau. Akhirnya tuan, dia belajar dalam masa yang sama kita ajak dia. Maka kat situ kita mendapat faedah yang besar. Bukan sahaja kita belajar kita dapat pahala, kawan kita belajar pun dia dapat pahala dan kita pun dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita menjadi orang yang menunjukkan kebaikan itu. Kata Nabi, man dalla ala khair ka fa'ilih. Siapa yang melakukan kebaikan dan ditunjuk pula kebaikan itu, orang lain ikut kebaikan itu, maka pahala dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan.
Tak kurang sikit pun. Tak kurang sikit pun. Kalau dia punya sembahyang berjemaah tu 27 kali ganda, orang yang ajak sembahyang berjemaah tu dia dapat 27 kali ganda, dan orang yang sembahyang yang dia ajak tu pun dia dapat 27 kali ganda, maka dia telah mendapatkan pahala yang besar 54 kali ganda. Subhanallah. Kenapa? Sebab dia mengajak orang melakukan kebaikan. Iaitu apabila kamu cuba memperhatikan keadaannya dan tindakannya yang kamu anggap buruk, lalu kamu pun menjauhkan dirinya daripada kepada Nabi Isa alaihi salam. Siapa sebenarnya yang mengajar adab-adab kepada kamu? Ni ada orang tanya pada Nabi Isa. Nabi Isa, siapa yang ajar adab kepada kamu? Lalu beliau menjawab, apa kata Nabi Isa? Tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadaku, tetapi apabila aku melihatkan kejahilan orang yang jahil, maka aku menjauhkan diri daripadanya. Jawab. Jadi tak ada orang pun ajar adab pada aku, kata Nabi Isa. Tapi ada orang jahil, orang yang tak beradab, orang yang buruk akhlaknya dekat dengan aku, maka aku jauhkan diri aku dengan mereka. Bila aku jauhkan diri aku dengan mereka, maka ketika itulah aku yang tak beradab, tak berakhlak. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sungguh benarlah perkataan Nabi Isa alaihi salam. Selawat dan salam ke atas Nabi kita dan juga beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya manusia menjauhkan diri daripada melakukan apa yang mereka benci daripada orang lain membuatnya, nescaya sempurnalah adab mereka. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tengok orang yang buat, contoh dia buang sampah, contoh dia buat adab yang buruk lah, akhlak yang tak baik lah, maka kita jauhkan diri. Sebab apa? Sebab benci pada adab yang tadi tu. Adab yang buruk tu kita benci, kita tak suka pada adab yang baik tu, kita jauhkan diri daripada dia. Maka itulah adab yang baik. Apa dia? Dia mempunyai adab hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu membenci kepada perkara yang tak baik. Itu adalah adab. Subhanallah. Sebab itu guru-guru kita nak ajar adab maka bila dia belajar, maka sampai satu hari melekat pula adab tu dekat diri dia. Ini yang dipanggil dia belajar adab daripada orang yang beradab. Dia takkan boleh belajar adab daripada kitab, tak boleh. Walaupun kitab tu ajar tentang sabar, adab sabar, dia pun baca sabar sekian, jauhlah kitab adab tu sampai khatam sekalipun, tapi dia tak akan dapat adab tu kalau dia masih lagi tak duduk dengan orang yang bersifat dengan sifat sabar. Jadi nak dapat sabar, kena duduk dengan orang sabar. Yang tajuk kat depan, ikhlaslah. Bacalah buku ikhlas tu. Sampai bila tak dapat ikhlas? Nak dapat ikhlas bila? Duduk dengan orang yang ikhlas. Allah. Ni tuan-tuan sampailah kita nak kata tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Maka tak perlulah nak cari Adam. Nanti kita sambung insya-Allah pada pengajian yang akan datang, tugasan yang kedua, iaitu memelihara hak-hak persahabatan. Jadi bila dah dapat sahabat yang baik
faham makna. Uzlah baik kat sana kita asingkan diri, kita beruzlah. Uzlah tu bukan bawa makna kita asingkan diri daripada keramaian yang baik. Contoh orang buat majlis maulid, duduk dekat masjid ramai-ramai. Kita pun kamu tengok keramaian yang buruk di sana, dia khalwat pula, lain pula. Walaupun khalwat itu pun maksudnya adalah ikhtilaf. Sunyi diri. Dia panggil khulwah. Daripada manusia yang melakukan keburukan dan dia berkhalwat. Berkhalwat makna apa? Dia menggabungkan diri dengan Allah. Makna apa? Dia duduk bersunyi diri dengan Kalau khalwat lain pula, maksud lain pula. Khalwat lagi satu tu maknanya dia berkhalwat berdua. Khalwat mana apa? Dia menggabungkan diri dia berdua antara lelaki dan perempuan yang tak sah nikahnya ataupun yang tak bernikah lagi. Faham gitu? Boleh tak? Soalan tu menjawab tak? Jawab tak soalannya apa tadi? Ya, khalwat ada dua makna. Ya betul. Jadi pengarang kita sebut uzlah ni yang paling sesuai, paling tepat lah dengan kitab ni. Nabi Muhammad berkhalwat ke beruzlah ke Gua Hira? Jawabnya. Bukan. Dia beruzlah. Dia mengasingkan diri daripada ramai. Dalam kitab sirah dia tak sebut khalwat. Nabi berkhalwat, Nabi beruzlah. Sebab tu kena mengaji tentang istilah khalwat pula macam mana. Adapun uzlah mesti mengasing diri. Syarat dia mesti jauh daripada orang ramai. Tapi kalau khulwah, kalau dia duduk dekat rumah dia pun ada satu tempat, dia bersunyi. Khalwat tu bukan begitu. Uzlah ya. Faham tak maksud dia? Dapat beza uzlah dengan khalwat? Boleh tak? Gitu. Jadi jangan bila kita belajar, kita faham nak guna istilah. Itu baru dua istilah. Banyak lagi istilah yang kita campur aduk makna dia yang sebenar kan.